Ni yang malam ni kita tengok, itu antara satu poin yang sangat penting yang diceritakan oleh ulama kepada kita. Nah, sehingga kan ada hadis yang menceritakan tentang nak beza orang Islam dengan kafir, semayang dan tak semayang. Ya. Sehingga kan ada hadis yang sedemikian. Nah, yang kita nak jaga orang yang benar-benar salat, dia ni yang salat sungguh-sungguh, dia tahu dia nak mengadu, dia tak sabar. Nah, dia nak mengadu pada Allah, dia bangkit tengah malam, dia luah segala-galanya pada Allah. Seolah-olah dia bertemu dengan kekasihnya, dia luahkan segala perasaan, luahkan segala apa yang terbuku di hati. Nah, sebab tu tentera Sultan Muhammad Al-Fatih, tentera yang hebat, ya, mempunyai satu kekuatan yang luar biasa. Apa kata Sultan Muhammad Al-Fatih? Pihak musuh mempunyai senjata yang canggih, pihak musuh mempunyai bagai-bagai jenis senjata yang hebat, alat-alat peperangan yang hebat. Masa tu. Lah ni pun semacam lah. Tetapi kita kena buat kita ni lagi hebat. Apa yang membezakan tentera Islam dengan tentera bukan Islam ialah solat kita dengan Allah. Itu. Sebab tu mereka mendapat beroleh kejayaan yang besar. Disebab apa tuan-tuan? Yang dipilih dalam untuk menjadi tentera Sultan Muhammad Al-Fatih untuk menawan kota Konstantinopel itu ialah tentera-tentera yang sangat hebat hubungan mereka dengan Allah. Nah, muslimin muslimat, mukminin mukminat rahimakumullah. Ingat nak pergi habis muka surat ni. Kan? Ramai duk tengok muka pintu ke 9 dah rupanya. Lama tak duduk tang ni dah. Nah, sikit lagi boleh tuan, sikit lagi. Saya tengok orang tengok muka pintu, saya pun jadi gelisah. Lama-lama tak boleh pergi Ustaz. Nah, ini yang Nabi sebut penyakit tua. Hak muda jadi kutu pun berlambak. Apa dia? Mula-mula dia duduk macam ni ke? Sekejap lagi duduk sini sikit. Sekejap lagi duduk kat ni sikit. Lepas tu duduk tu. Lepas tu tengok jam apa dia ni tak berhenti lagi. Penyakit tak boleh diubat. Penyakit tua tak ada ubat. Walaupun ada teknologi boleh pergi cucuk-cucuk bagi cekang macam umur tuan-tuan 17 balik, tapi enjin lama. Kalau Volkswagen lama, kereta Cora tu Volkswagen lama lah. Dia tekat tu lah. Kalau kereta umur 40 tahun, kereta apa? KI 20 lah. 40 tahun ada KI 20. Saya KI 20 tu, saya sedang-sedang tu ada dah KI 20 tu. Modified jadi Ferrari ke, tapi enjin tetap KI 20. Tak lebih. Ini penyakit yang kita semua orang akan hadapi sikit demi sikit demi sikit. Kalau saya duduk tempat tuan-tuan duduk tang tu pun sampai ke 9, saya pun lenguh kan. Muslimin dan muslimat, mukminin mukminat rahimakumullah. Pada malam ni tuan-tuan, saya nak mengajak tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada malam ni, balik hari ni kita renung seketika, letak satu sidai tangan atas kepala, kita mau duk fikir satu benda. Aku semayang sampai hari ni, sampai malam ni, bagaimana, adakah ibadah aku ini ibadah yang boleh aku ini menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Nabi panggil, yang aku dapat syafaat di padang mahsyar esok. Ulama suruh fikir pasal apa tuan-tuan? Supaya kita rasa kurangnya diri kita, supaya kita rasa kerdilnya kita di hadapan Allah. Kita kena cari satu benda yang special yang kita boleh buat untuk melipat kali gandakan amal ibadah kita di sisi Allah. Dan pada masa yang sama kita memperhebatkan ibadah solat kita kepada Allah. Apa yang kita baca, kita lafazkan dalam rukun qawli, dalam ibadah salat, rukun fi'li, yang kita baca satu, adakah terlintas di benak fikiran kita? Apa yang kita fikir sebenarnya? Tuan-tuan pernah fikir benda ni? Tak pernah fikir. Mayang, bagi salam, balik.
Ulama suruh kita fikir tuan. Nah, ulama suruh kita fikir. Sebab semakin hari semakin dekat dengan expired date kita. Nak sebut mati lagi marah. Buat expired date. Tarikh luput. Kadang-kadang ada dah habis tarikh luput, tapi boleh guna pun ada. Ada tuan, ada. Saya bukan kata tuan-tuan sini. Tak, kita beli roti yang kadang expired date habis dah. Tapi dia tak naik kulat lagi. Boleh sapu pelanta, boleh sapu coklat, makan lagi Ustaz. Boleh makan. Ha? Kita kena fikir tuan-tuan, kita kena fikir. Saya pesan kat diri saya, saya pesan kat anak keluarga saya dan juga tuan-tuan yang hadir pada malam ni, walaupun kita hanya baca satu ayat sahaja pada malam ini, tapi Allah menegur kita dengan satu teguran yang kita kena fikir. Kita berada di tahap mana hingga ke saat dan ketika ini? Adakah kita ini akan menjadi umat yang Nabi sebut tadi, yang ikhwani tadi ni? Nah, adakah kita hari ini kita solat, adakah hanya sebagai perbuatan luaran saja? Adakah hanya sekadar kita mengikut orang saja? Tapi jangan tak main masjid lah tuan. Dah tak reti, Ustaz kata kena reti sampai tu dah. Kita kena fikirkan sebab apa tuan-tuan? Sebab inilah, kalau kita tak buka akaun ni bagi cantik, akaun ni bagi aktif, kita akan menghadapi masalah. Nah, siapa tuan-tuan keluar dalam satu majalah Al-Kuwaiti. Al-Kuwaiti ni majalah di negara Arab, majalah yang cerita tentang hukum hakam syariah. Nah, orang tanya kepada ulama-ulama Al-Azhar. Nah, antaranya yang pernah diajukan kepada siapa? Syekh Atiyah Saqar. Orang tanya, Syekh, kami di Malaysia, pengamalan kami di Nusantara, kami ni buat tahlil bila orang mati. Sampai tak pahala kepada si mati? Syekh jawab apa? Ni ada kena mengenal dengan tajuk kita malam ni. Apa ulama sebut tuan-tuan? Dia sebut baca Quran yang dianjurkan. Inilah yang dinamakan bid'ah jaizah. Bid'ah yang harus. Baca Quran, baca ayat-ayat Quran sunat. Nah, nak sampai tak sampai kita tengok pula kepada si mati. Adakah dia dah buka akaun akhirat dia? Tadi ni. Akaun apa tuan-tuan? 24434 yang duk pitikam nombor pula. Tu bilangan rakaat sembahyang weh. Lagi balik duk pergi cari depan kita pun ada. Tuan-tuan nak beli berapa ribu? Nak mahal sikit pergi beli Nuh ada lampu lilak-lilak nah. Amore. Mahal sikit. Tu hadiah lumayan sikit. Tu nombor bilangan rakaat solat, bukan nombor ekor. Nah, kalaulah si mati ni dia dah buka akaun, dia sampai cantik. Tapi kita di Malaysia, walaupun kita tahu si mati itu macam mana, sebab kita baca Quran, kalau Allah Ta'ala izinkan, kita sebagai niat membantu si mati. Nah, boleh tak? Ulama Nusantara sebut boleh. Nah, sebab tak boleh. Nah, walaupun ada sebilangan kecil yang kata tak boleh. Nah, saya nak kaitkan dengan solat tadi tuan-tuan. Orang tak boleh tolong kita tentang bab solat. Walaupun ada solat hadiah. Nah, walaupun bukan kita niat saja aku sembahyang solat sunat hadiah kat dia. Tak ada. Kita niat sembahyang sunat biasa. Kalau Allah Ta'ala izinkan, kita nak hadiahkan kepada si mati. Kalau dia tinggal sembahyang punya banyak, orang boleh qada kat dia. Tak boleh. Puasa boleh orang tolong bayar. Fidyah. Nah, kalau puasa, kalau sembahyang boleh? Tak boleh. Tak ada orang boleh tolong kita pasal solat tuan-tuan. Kita yang kena tolong diri kita, kita kena perkemas akaun kita, kita yang kena perkemas saluran yang orang nak hantar pahala kat kita. Kadang-kadang satu perkara lagi, dia kata nak berhenti, tak berhenti. Yang ulama suruh kita fikir apa tuan-tuan? Saya tinggal kepada tuan-tuan malam ni pengajaran tadi bab solat. Yang kedua, kita pernah fikir apakah yang sedang dilakukan oleh orang-orang yang berada di alam barzah.
Pernah fikir tuan? Kalau kita lah yang dah mati, kita buat apa tang tu lah ni? Kalau main geng Mu'tazilah yang bertopeng, depa ni asal Mu'tazilah tapi hari ni bertopeng kan bukan Mu'tazilah. So semua fikir pakai logik akal. Adakah siksa kubur? Tengok tanah, ayam, liang. Ada kubur, ada tak ada liang buh dengan rendah. Ada ke malaikat nak meduk dalam tanah ni, belemuh-belemuh ni. Ini duk fikir kepala otak dia. Hang nak percaya tak percaya, aku bagi hang mati, hang terjun duk dalam tu aku kamboi, hang tengok betul ke tak. Ustaz turun dulu, kalau aku turun dulu siapa nak cerita kat hang lagi? Kan? Dah. Yang ni kita kena fikir tuan-tuan. Fikir apa? Fikir supaya kita ada sesuatu amalan yang kita hidup hari ini yang nak boleh kita guna bila kita berada di alam barzakh nanti. Nah, ini yang kita kena fikir. Saya tinggal dua benda tu, kita fikirkan bersama kepada diri saya dan kepada tuan-tuan. Satu tentang ibadah salat, satu tentang di alam barzakh. Nah, kita fikirkan yang tu, kita berada tang mana, apa yang boleh tolong kita. Kalau kita tak ada akaun tu lagu mana, ya. Muslimin muslimat, mukminin mukminat rahimakumullah. Saya rasa berhenti sekat itu dulu. Nah, tuan-tuan pun ramai yang dah tengok muka jam dan muka pintu, kan? Nah, panjang umur muah rezeki. Kita akan sambung nanti insya-Allah pada ayat yang seterusnya, ayat di bawahnya dalam surah Al-Kahfi. Nah, kita akan sambung pada ayat itu dan ada beberapa hadis, dua hadis lagi sebelum kita masuk di bawah tajuk rukun Islam. Dia baca punya tebal dah Ustaz, tak masuk rukun Islam ke? Manusia dan Islam. Baru duk cerita manusia, nanti baru nak masuk Islam. Nah, muslimin dan muslimat, mukminin mukminat rahimakumullah, cukup sekadar itu untuk malam ini. Moga-moga pertemuan kita pada malam ini dapat menambahkan ketakwaan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم اجعلنا من الناجحين والفائزين والمتفوقين في امتحان الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين.